Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العظيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, Rabbi, Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga yang menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu, yakni hakikat Allah memewahkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Ayat menyatakan bahawa rezeki manusia berbeza-beza antara satu dengan lain. Siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya Allah. Yang mengaturnya Allah. Manusia tahukah mengapa seseorang itu jadi miskin dan siapa seorang itu jadi kaya? Kekayaan dan kemiskinan adalah merupakan satu hikmat. Ada hikmat di sebaliknya yang tidak diketahui oleh manusia. Manusia tidak tahu. Kita sebut semalam juga kita tahu, maka apa yang ditentukan oleh Allah ini adalah terbaik. Pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah terbaik bagi kita, sama ada kaya ataupun miskin. Kerana hikmatnya kita tidak mengetahui, mungkin hikmatnya yang diberi miskin orang ini dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jadi ganas, dia jadi takabur, dia jadi sombong, dia merasakan dia Tuhan di dunia ini. Kalau dia kaya, kalau begitu Allah pilihkan dia kamu jadi miskin lah. Senang kamu duduk di rumah, kamu tak bergaul dengan orang, kamu jadi miskin, maka kamu pun tidak banyak sangat tempat-tempat yang kamu boleh pergi. Betul? Jadi miskin. Allah Subhanahu wa taala pilih seorang itu jadi kaya sebab dia tak boleh jadi miskin. Kalau dia jadi miskin, boleh jadi perampok. Dia jadi pengganas. Jadi pengganas kalau dia miskin. Dia jadi kaya tak apa, alhamdulillah, dia tolong orang, dia bayar zakat, dia buat kebajikan dan banyak lagi dia boleh buat. Tapi ada juga yang dia kaya tapi bakhil. Macam mana pula? Itu kita tak tahu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu mengapa boleh jadi segala longgokan harta tunya, tak ada orang nak pegang, bagi dia pegang baik. Bagi dia pegang. Sebabnya dia pegang hari ini, besok habis. Dan hari ini besok dia habis. Boleh jadi macam tu. Jadi kalau begitu jangan tanya keputusan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri rezeki bukan berdasarkan kepada kehendak kita nak kaya. Semua orang nak kaya. Bukan berdasarkan kepada seorang itu dia nak jadi miskin maka dia miskin. Dia nak kaya dia jadi kaya. Tidak. Liman yasha'u min ibadihi. Allah beri rezeki kepada sesiapa yang dia kehendak, yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Jadi tak ada tanya lagi lah, selesai tu jawab. Ayat pendek saja, selesai masalah. Jadi masing-masing telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang menyatakan, yang boleh mengaku saya Tuhan tak pilih apa-apa. Tak pilih kata jadi miskin pun tidak, jadi kaya pun tidak, jadi cukup-cukup makan. Tidak, Tuhan pilihlah anda jadi cukup-cukup makan je. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, cukup itu. Cukup. Jadi itu baiklah. Kita lihat pada hari ini pun baiklah.
Tapi jangan pula manusia menyalahi amanah yang diberi Allah kepadanya. Ini menjadikan orang miskin, dan kemiskinan itu menjadi masalah dalam hidup ini. Kerana masing-masing ada tanggungjawabnya. Kita ada harta, kita ada tanggungjawab. Kita tak ada harta, kita ada tanggungjawab juga mengikut keadaan di mana kita berada. Ayat seterusnya, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Dan bukanlah harta benda kamu, dan juga tidak anak pinak kamu yang mendampingkan kamu di sisi kami walau sedikit pun. Satu keterangan yang jelas diberi Allah Subhanahu wa taala. Harta, semata-mata harta bukan menjadi alasan untuk dia hampir dengan Allah. Demikian juga anak dia ramai, anak boleh berbuat apa-apakah kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak. Wama amwalukum, harta benda kamu. Kita ingatlah harta benda kamu ni rumah besar kita, kereta mewah kita, barang-barang mewah kita, lagi simpanan kita, saham kita. Amwalukum, ini semuanya harta kamu. Wala auladukum, dan tidak juga anak-anak kamu. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang mendampingkan kamu di sisi kami, yakni Allah, walau sedikit pun. Tidak boleh mendampingkan diri. Jadi inilah dia harta, inilah dia anak. Jadi kalau begitu, apakah yang mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelasnya harta tidak, anak-anak tidak. Kalau begitu, itulah dia amal dan iman dan amal saleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada iman, tak ada amal saleh, tak ada siapa boleh bantu. Anak tak boleh bantu, harta tak boleh bantu. Sedih ke? Jangan sedih. Tidak sedih. Inilah dia keadilan Allah, adilnya Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan bahagian manusia maupun di dunia ataupun di akhirat. Di dunia semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat pula tuntutan Allah supaya iman dan amal saleh. Maka hasilnya akan dipungut pada hari akhirat nanti, tapi tidak di dunia. Sesiapa yang mencari di dunia ini bahagian menusi iman dan amal salehnya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa pada hari akhirat. Ini balasan segera menghapuskan balasan pada hari akhirat nanti. Jadi kalau macam tu, harta benda di dunia tidak mempunyai faedah biarpun banyak. Anak-anak yang ramai juga tidak mempunyai faedah. Illa man amana wa amila salihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan beroleh balasan yang berlipat ganda, jazaa'ud dha'fi bima amilu, disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka pula ditempatkan dalam mahligai-mahligai di syurga dengan aman dan sentosa. Iman dan amal saleh saja. Ada harta digandingkan dengan iman dan amal saleh. Harta ada, iman dan amal saleh juga. Harta ini dibelanja mengikut tanda iman dan amal saleh. Illa, yang ini dikecualikan. Maknanya berfaedah untuk hari akhirat. Harta itu harta. Anak-anak juga jika dididik dengan iman dan amal saleh, beriman, berfaedah pada hari akhirat nanti. Jika tidak, hanya di dunia saja kita berkasih sayang dengan mereka, pada hari akhirat tidak boleh sedih. Tak sedih di tangan manusia. Manusia mempunyai hak untuk menentukan, untuk mencorakkan ke mana anak-anak mereka dan di mana harus diletak harta benda yang diberi Allah kepada mereka. Jika kita seorang mukmin, jika kita seorang yang bertakwa kepada Allah, kita tidak dihalang untuk memiliki harta sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab harta yang diperintah dengan iman dan amal saleh, maka dia akan bersama-sama dengannya di dunia dan di akhirat. Di akhirat sekali. Sebab diperintah, diurus dengan baik dunia dan akhirat. Jadi berbahagialah mereka yang mempunyai harta dan menguruskan harta itu menurut kehendak iman dan amal saleh, sama ada sedikit ataupun banyak. Harta yang berfaedah pada hari akhirat tidak semestinya banyak.
Man ya'mal sekalipun sebesar zarah akan berfaedah, akan dapat dilihat pada hari akhirat. Demikian juga kejahatan sebesar zarah pun akan dilihat pada hari akhirat. Tetapi harta yang tidak dibelanja, yang tidak diurus dengan baik pada hari akhirat nanti, belum pun bergerak langkah kita bangkit dari kubur, belum sampai kepada mahsyar lagi, tak berjalan lagi, dah ditanya dah min aina kasabtal mal, tanya dari mana anda perolehi harta. Semua harta kan anda ditawan dulu, harta banyak anda tinggal, min aina, dari mana anda perolehi? Susah nak jawab. Kita bukan dapat sekaligus itu, sekaligus kemudian masuk poket, tak ada. Kita pergi sana, kita pergi banyak, kita pergi banyak pula tempat-tempat yang kita minta tolong. Jadi semua sekali ini akan disoal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mempunyai anak-anak mereka itu syaratnya salih. 3 perkara berfaedah pada hari akhirat. Sedekah jariah lagi, wa waladun salihun yad'u lahu, anak saleh ni yang ketiga, anak saleh yang berdoa kepadanya. Anak saleh mesti lagi saleh, anak yang saleh. Anak yang tidak saleh hak 50-50 ya, tak saleh lagi, 50-50, tak ke mana-mana anak ni, tak ke mana-mana lagi. Jadi kalau anak yang saleh, malah kita boleh berbangga dengan mereka bila orang tanya, anak-anak main di mana? Yang pertama tu ngaji Madinah. Yang kedua tu hafal Quran. Tak molek kata tu. Yang keempat tu jadi pendakwah. Yang ketiga pendakwah. Yang kelima tu jadi isteri ustaz. Kadang-kadang tak molek tu. Molek tu. Ya, ini harus kita berbangga dengan mereka, akan berfaedah pada hari akhirat. Berfaedah. Jika tidak dia masuk bahagian pertama, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tak ada apa-apa takkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man amana wa amila salihah, kecuali harta dan anak-anak bagi mereka yang beriman dan beramal salih. Ya. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Faulaika bagi mereka, faulaika bagi mereka, lahum mereka itu jazaa'ud dhi'fi, berlipat ganda balasannya, bima amilu, disebabkan apa yang mereka kerjakan sendiri. Yang mereka kerjakan, yang orang kerjakan pula tak tahulah nak pergi ke mananya. Ada orang kerja, lepas kita mati dia orang buat tahlil sampai 7 malam. Tahlil, lepas tu makan. Tahlil, lepas tu balik makan. Bukan main kita pun nak sedap. Kambing lagi, kambing istimewa. Itu orang. Kalau anak kita yang saleh tadi, tentunya berfaedah. Sebab dikecualikan di sini. Tetapi kalau yang orang lain, sebahagian ulama menyatakan, sebahagiannya menyatakan tak mana-mana. Dia baca pada hari, bolehlah dia baca Quran berfaedahlah Quran. Tetapi untuk orang mati tidak semudah itu sebenarnya. Dia banyak perkara lagi ni. Banyak perkara. Sebabnya yang pokok pakalnya amalan sendiri di akhirat, bukan amalan orang lain. Kalau amalan orang lain berfaedah, maka kita senang sebenarnya. Kita masuk tabung ini tabung tahlil. Tapi orang tak buat tabung tahlil. Tabung wakaf ada, tabung wakaf nak buat amal jariah, ya, okey. Amal jariah yang ini berfaedah. Tapi tabung tahlil, maknanya boleh dah buat peraturan sebulan dia orang bertahlil. Amal tabung ni sebulan. Tak ada jaminan. Ya, jadi cek tak laku. Kita harus bertanggungjawab dengan amalan kita.
Yang adat-adat buat tu jadi kita biarkanlah adat-adat ni dia suka sebenarnya untuk kita buat perubahan padanya. Tak boleh. Adat lah. Tetapi kita ambil yang pasti itulah anak saleh. Waladun salihun yad'u lahu. Anak saleh dan sadaqah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Ini 3 perkara. Yang lain-lain lagi itu jika ada hubungan dengan kita. Ada hubungan. Tak ada hubungan, tak ada lah. Inilah yang setengah ulama muda pada hari ini, mereka perkara ini menekankan sangat. Sampai tak sampai pahala kepada orang mati, sampai tak sampai mereka menekankan. Kerana penting sebenarnya masyarakat sedar supaya satu hari nanti tidak akan diamalkan lagi. Satu hari nanti, walaupun hari ini kita ingat ini satu amalan yang cukup kemas dipegang oleh masyarakat, tak apa, satu hari nanti bila perkara itu tidak berfaedah, akan bertukar suasana, akan berlaku perubahan. Orang tidak mana berat pada ini, perkara yang lain pula mereka akan tumpukan kepada betul-betul berfaedah. Agama bukan adat. Agama adalah satu keyakinan berasaskan Al-Quran dan hadis yang sahih. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dan mereka itu pula ditempatkan dalam mahligai-mahligai di surga dengan aman dan sentosa. Jadi kita nak apa dia? Apa? Jelas harta benda dan anak-anak kemana harus kita corakkan mereka, di mana pendidikan adalah satu perkara yang susah, bergantung kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa memandang pada waktu mereka kecil lagi, mereka ini kamu kena jadi doktor, tak boleh ni kamu kena jadi engineer, kamu kena jadi macam-macam lagi. Mana nak atas pondok ni? Atas pondok ni nak boleh buat kira sikitnya, ada jaminan sikitlah. Dia katanya pasal dia mengaji agama. Dia buta dah lain. Dia buta dah. Bila dia buta tu dia nampak Quran saja. Hafiz supaya juga. Hafiz ni jadi hafiz ni mau awal lagi. Kelas sekolah rendah lagi kita letak di sana. Baik. Supaya dia buta hak lain. Dia tak nampak hak lain. Saya rasa macam tu. Tapi kita rasa tak rela anak kita jadi macam tu. Kalau anak orang lain boleh jadi doktor, pasal apa anak kita tak boleh jadi doktor? Kita mempunyai jawapan sendiri sebenarnya. Jika kita mahu jawapan seperti mana masyarakat umum, maka kita boleh menentukan mereka. Ini semua orang jadi bapa. Bapa kepada anak lelaki, bapa kepada anak perempuan. Jadi oleh yang demikian masalah adalah masalah umum. Sehingga pentadbiran sekolah jangan corakkan mana ini dicorakkan sains, ini ekonomi, ini. Tak ada satu aliran saja. Mereka hafaz Quran, mereka doktor. Ya, tak boleh tak? Sekarang ni boleh. Sekarang ada buat. Mengapa dulu kita bimbang nanti anak kita tak boleh jadi doktor kalau hafal Quran? Ini menepikan, menghinakan Al-Quran. Pelajar-pelajar pintar hari ini sebenarnya pintar, lebih pintar lagi apabila mereka ini dicorakkan, dihantar untuk menghafaz Al-Quran. Pada masa yang sama mereka belajar apa yang dipelajari oleh aliran sains. Banyak sekolah-sekolah contoh, banyak kita contoh hari ini sekolah di Pulau Condong, hafiz dan kelas akademik sama naik. Dan sekolah-sekolah lain lagi pun banyak lagi sekolah yang seumpama itu, mereka berjaya menduduki kelas-kelas perubatan, engineer dan sebagainya. Jadi itulah dia secara ringkasnya saya mempersalahkan aliran pengajian anak-anak kita yang mencorakkan awal lagi, membahagikan sehingga mereka tak mengerti agama. Kemudian seterusnya wallazina yas'auna fi